Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Jawapan terkini daripada Brother Iswardi ya, soalan-soalan panas, isu-isu politik di dalam negara kita berkaitan dengan ekonomi juga sahabat semua. Jadi ya, Brother Iswardi bersama dengan AMK di Petrajaya. Jadi soalan yang diberikan itu soalan-soalan yang boleh membakar sahabat semua. Tapi apapun kita mau mendengar sendiri apakah jawapan isu-isu yang dikemukakan soalan-soalan daripada AMK Petrajaya ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton bersama jawapan dan juga pencerahan daripada Brother Iswardi, sahabat-sahabat semua. Soalan tentang ekonomi dan politik semasa di Malaysia sekarang, memandangkan politik di Malaysia sudah mula stabil dan perbankan pun dah mula kurang memainkan tentang sentimen kerajaan akan jatuh dan apa semua. Apakah pandangan Tuan Iswardi tentang masa depan politik dan ekonomi kita di dalam 5 tahun dan apa yang Anwar mampu capai dalam masa 5 tahun? 5 tahun. So, yang pertama sekali macam saya kata itu dari segi ekonomi dan politik terutama, politik kestabilan itu yang paling utama. That's why misi Datuk Seri Anwar adalah memastikan kestabilan politik terlebih dahulu. Okay, kenapa kestabilan yang sangat penting? Kita belajar daripada tahun 2020, without kestabilan, dalam masa sama kita kita pula COVID, tengok apa yang berlaku kan. Semua indikator ekonomi kita semua ke laut. Okay. Now, daripada segi ekonomi itself, kalau kita tengok indikator, dia ada banyak indikator. Macam saya kata tadi, ekonomi dia multifaktorial. Okay. Maksudnya dia multi-factor. Kita tak boleh kata, oh kita turunkan harga, therefore akan selesai semua masalah ekonomi. Dia tak boleh. Dia multifaktorial dan dia pelbagai dimension. Maksudnya dia ada naik ke atas ke bawah, kiri ke kanan, so kita tarik sini, kadang-kadang sini masalah. Contoh, kalau kita tarik subsidi, bagusnya government spending kurang. Tetapi rakyat yang akan punya pendapatan akan berkurangan. Take home pay contohnya kan. So, dia multifaktorial. Bila kalau kita tengok sekarang, kita kena tengok beberapa indikator. Pertama, unemployment rate. Sebelum ni unemployment rate, kadar ketidakbekerjaan rakyat kita sebab 6% pada zaman PKP. And about 6% or more than that. Now, it's about around 3%. Inflation rate. Sebelum ini inflation rate kita dalam 4-5%. Sekarang ni is 1.5%. Okay, kita cakap inflation rate tadi. Inflation rate negatif pun dalam tempoh masa yang terlalu banyak berperingkat pun tak elok juga. So 1.5 to 2 tu just nice lah. Okay. Kemudian unemployment rate, GDP, investment, FDI, foreign domestic investment. Kemudian apa orang kata kita punya current account kita, export minus import, of course mata wang kita, bursa saham kita, all those are indicators. And this just contoh saja, dia banyak lagi indicators yang kita kena tengok dan kita kena kaji sebelum kita nak memastikan ekonomi kita bergerak ke arah yang betul atau tidak. Now all these indicators now saying that we are going towards better. In fact hari ini mata wang kita 4.74. Okay, hari ini 4.74 dan dijangka menurut Bank Negara Malaysia is going to go down by the end of this year kepada 4.4 ke 4.5 ringgit. RM4.40 ke RM4.5. That's one indicator. So kalau kita nak tengok mata wang sebagai the only indicator pun masalah juga. Kan? Tu masalah juga. Okay, multifaktorial tadi saya kata. Contoh, ada orang kata OPR kena naikkan. Okay, bila OPR naik, isu dia apa? OPR naik, rakyat terbeban. Bila terbeban dengan? Hutang. Hutang apa? Bukan hutang. Personal. Bila OPR naik, interest rate kepada bayar hutang kita akan naik. Yes. Dekat, kalau bayar rumah dipanggil BLR, base lending rate. Kalau BLR, kalau you all tengok rumah, dia ada BLR plus apa-apa. Contoh plus 1, plus 2. BLR contohnya 3%, plus 2, 5% lah. Tiba-tiba OPR naik, BLR akan naik. Katalah 3.0 kepada 3.5 katakan. Plus 2. So dia akan jadi 5.5. Dia akan naik. Kan? Betul. Jadi all that kena take into consideration. Tapi adakah benda tu tak boleh naik? Kita kena tengok juga. Sebab itu kita, okay, katalah ekonomi kita going slump. Maksudnya perkembangan ekonomi kita maju, makin naik. Dan interest rate rendah, kadar orang kata pembelian, consumer spending tu naik sebagainya. Okey tak kalau kita naikkan interest rate? Jawapannya okey. Because you punya take home tu lebih. So you don't mind paying the extra interest rate. Tapi bila ekonomi slowing down, then you have to reduce interest rate. Sebab you nak galakkan rakyat berbelanja. Sebab tu saya kata ekonomi ni bukan linear.
dia multi. Kita nak adjust tu, dia adjustment yang pelbagai benda yang kita kena tengok. Ada orang kata, Iswadi, kau ni belajar law, pandai pula ekonomi. Saya punya basic business, saya belajar diploma saya, basic saya dan juga SPM saya adalah ekonomi. So sikit-sikit tu kita belajar lah. Diploma dan SPM dan diploma saya adalah dalam ekonomi. Jadi sedikit-sedikit kita belajar. Jadi di situ kita faham lah kalau kita kata basic ekonomi kan. Kalau Keynesian punya equation tu kan Y equal to C plus I plus mana whatever tu, kita faham lah dia punya tu. Okay, saya ada satu soalan mengenai wang ringgit. Alright, semalam, tak silap saya semalam, Timbalan Menteri Kewangan ada menyatakan dekat Parlimen bahawa mereka akan planning untuk membuat intervention di atas ringgit kalau ringgit akan mula menaik from 480 cents dia akan buat intervention dia melemah. So kita dapati sekarang hari ini RM dah turun mendadak ke RM4.74. So pendapat Tuan Iswadi, adakah itu punca bersebab daripada intervention? No, I don't think so. Saya baca semalam dalam sekarang ni interest rate US, dia orang dah berkira-kira untuk menurunkan interest rate. Intervention tak berlaku lagi, baru cakap semalam. Takkan hari ni dah berlaku, polisi dia banyak. Kan? Interest rate di US sekarang ni dia orang dah berkira-kira untuk menurunkan interest rate. Cuma soalan yang perdebatan berlaku, adakah dia nak turunkan secara drastik ataupun turunkan secara perlahan-lahan. Secara realistik, adakah perlahan ataupun both ada, macam saya kata tadi, both ada pro and con dia. Kalau turun secara drastik bagus untuk rakyat lah, tapi tak bagus untuk negara. Sebab pelabur akan lari. Kan? So dia kena turunkan bagi ekonomi, bagi negara US, dia kena turunkan perlahan-lahan supaya pelabur tak rasa terkejut. Tiba-tiba ialah masuk 100, esok bangun-bangun pagi tinggal RM80 duit dia. Kan contoh nilai kan terlalu rendah. Jadi dia tak nak macam tu. So kalau nak turun, so at least pelabur nampak indikator, so dia boleh tarik keluar investment dia perlahan-lahan kita kata. So for me, untuk negara bagus, tapi untuk rakyat of course kita nak lagi drastik. Hari ni kita bayar loan RM3,000, esok kita nak bayar loan RM2,500 contoh. Kita seronok lah. RM500 kurang. Tapi bagi negara dia tak elok. So itu saya kata kena pandai judge lah sebagai orang yang jagakan negara. Okay. Next question berkaitan dengan kenyataan BNM last week. Dia mengatakan bahawa RM ringgit Malaysia is undervalued. What does it mean by that? Okay. Alright. Okay. Ni kita kena faham. What is undervalue mean? What happen? Kalau ikutkan sepatutnya negara duit kita bukan yang RM4.77 betul? Yes, 74 sen. RM4.74. Almost 80 sen lah, RM4.80. Yes. 70, no, today 74. Hari tu 77, 78 macam tu kan. I think RM4.80 ada sampai. Tak ingat lah. What happen is banyak corporation luar negara dan juga dalam negara yang besar, GLC, GLIC, government link, government incorporated dan juga korporat-korporat besar, dia orang berdagang dalam dan luar negara. So the moment dia berdagang luar negara, ada import dan export, what happen is dia simpan duit tu dalam nilaian USD, bukan RM. Okay. Faham tak? Dia beli guna RM, dia convert. Lepas tu duit tadi tu dia convert guna USD, and then dia pun berdagang. Bila dia dapat pendapatan, dia simpan dalam USD. Dia tak cairkan. Now since I think last 2 years, negara kita sudah tidak mewajibkan corporation untuk mencairkan USD. Liberalization of I think orang kata dia adalah corporation liberalization dah. Corporate tak wajib. Dulu wajib. Sebelum itu wajib. Mana kalau kita simpan USD, kita wajib cairkan setelah certain period. Untuk corporation Malaysia punya corporation. Sekarang ni tak wajib. Itu pulang. So that's why itulah dia kata undervalue. So maksudnya before this ada intervention from the government supaya investor mencairkan duit kepada wang ringgit kepada ringgit Malaysia kan. Khairul kata tipu so saya buat naik Khairul. Saya nak tengok dia apa, saya nak tanya dia apa yang tipu. Okey, siapa dia? Macam mana? Tadi sebagai Tuan Iswadi cakap pasal before the liberalization ada intervention from the government kan. Pasal if they want to buy the ringgit, they need to tukar. Bukan intervention, so tukar. Dia ada satu kewajipan, satu regulation dia buat. Regulation, kalau you certain period, you kena convert juga kepada RM. So di situ investor tidak bebas untuk membuat keputusan kan? Tidak bebas. So sekarang lepas tu, I think a few years back,
dia liberalize kan, maksudnya terpulang. So that's why disimpan. Kenapa? Kerana mata wang USD tengah naik. So of course lah kan. Lagi seronok disimpan, so makin tinggi kita jual. So But itu akan melemahkan, undervaluekan RM sebab RM kita sekarang ni dah tukar kepada USD. But is it good for long term in Untuk Malaysia? Untuk Malaysia di No, it's not good for long term. That's the thing. Cuma kalau kita sekat, not good for the investor. Investor takut. Itu saya kata tadi, again, dia nak kena balance. The dilema kan. Dia dilema. Alright. Okay, saya ni fokus kepada apa yang soalan seterusnya is fokus kepada Tengku Zafrul. Diploma, masa diploma dulu. Apa dia? Soalan seterusnya saya fokus pada kenyataan Tengku Zafrul. Dia nak mengambil pekerja asing daripada luar negara dan berkaitan dengan kerja yang berkaitan dengan teknologi tinggi. So of course lah kan rakyat Malaysia pun bising lah kan, kenapa nak invite dekat luar negara, dalam negara pun ikut dapat kan. Tapi there's some economists stated actually sebenarnya kita ni dekat Malaysia is having kekurangan profesional dalam sesuatu bidang tu kan. Betul. Let me cakap macam ni. Bawa orang luar negara dalam bidang apa? Soalan kita. Is it dipanggil apa orang kata high tech punya apa orang kata high tech punya label ataupun low tech punya label? Now, bila kita buat high tech, kita kata dalam negara pun ramai. Enggak, tak. Dalam negara kita tak ramai sebenarnya. To be honest with you. So, kita kekurangan profesional. Kita kekurangan profesional. Okey, kenapa? Yang ada profesional kita pun pergi ke luar negara. Kenapa? Tapi bayaran lebih tinggi. I got many friends yang pergi ke luar negara bayar gaji dia dalam USD. Ya kan. Bayar 10,000 USD. Balik negara kita dah 40,000, 40,000 dekat 50,000. Betul tak? Betul. Dalam negara dia kerja starting RM5,000. Ringgit. Compare dengan 10,000 USD. Atau 5,000 USD lah katakan. Dia start 5,000 USD. Itu dah berapa? Okay. Tapi bila orang luar negara datang ke negara itu, kita kena bayar dalam USD. Okay, itu yang pertama. Tapi kita kena realize satu perkara. Kita takkan selama-lamanya depend kepada pekerja asing. Tapi kenapa kita nak kena bawa? Because kita nak buat teknologi transfer. Bagi saya, kita boleh bawa. Bukan kita je, Singapore buat. In fact baru terbaru ni, 1.1 million Malaysians tinggal kat Singapore. Singapore ada 5 juta population. 1/5 dia orang Malaysia. 5-6 juta. 1/5 dia orang Malaysia. So why? Singapore punya dasar is they don't mind. Dia orang tak kisah. In fact dia bagi warga negara lagi. Ataupun PR kepada orang yang ada brain. So kenapa tak jemput balik je pekerja Malaysia yang dekat di luar negara Are you willing tu? to pay? I mean kan kita dah nak planning nak bayar kan? USD kepada pekerja asing. Itu isu dia. Bila dia balik ke Malaysia, kalau dia rakyat Malaysia, dia abide kepada Malaysia punya regulation. Bukan regulation, kepada bayaran. My sister, dia dekat Saudi almost 20 years. Gaji I think more than 15 lah saya rasa. Balik ke sini, dia dah senior nurse. Balik ke sini gaji 3-4 ribu. Dia gaji dia 15 ribu. So lala dia betul balik ke sana. Senior nurse ambil lah 5 ribu lah katakan. Kat sana dia kena bayar 15 ribu, tak ada tax. Sini 3 ribu dah kena tax lah. 3 ribu ke atas ya? 3 ribu dah kena tax. Jadi dia kata buat apa aku nak balik. So bila kita bawa pekerja luar, kita tertaluk kepada international ataupun kepada perjanjian kita sebagai pekerja luar. So we pay them in USD. That's why ada kawan saya cakap baru dalam few days ago, orang yang sama, bidang yang sama, kita bawa dia dalam negara, kita bayar di USD. Company tu bayar di USD. Bukan kerajaan ini company, bayar dalam USD. Same senior, ni dalam GLC saya malah nak sebut yang warna hijau tu lah, warna hijau tu. Kerja yang sama, bidang yang sama, pengalaman yang sama, dia kena bayar 10,000 USD. Mamat ni RM10,000. Orang Malaysia. Why? Polisinya begitu. Kenapa tak ikut polisi international? I mean, itu company lah. company. So kalau kita tak boleh, kerajaan tak boleh paksa company. Kerajaan boleh cadangkan tapi kerajaan tak boleh paksa company. So akhirnya orang yang cari gaji RM10,000 lah, aku pergi overseas je lah. Contoh kan. Atau kerja dengan company overseas. Okay, soalan yang mungkin kalau saudara Iswadi dapat jawab. My daughter bekerja company international. Okay, teruskan. Okay, kita sekarang ni mengalami krisis middle income trap dekat Malaysia kan. So apakah dalam penyelesaian kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini? Okay, middle income trap ni berlaku sebab chicken and egg. Chicken and egg. Okay, isu dia macam ni.
chicken net ini, okey. Kalau majikan naikkan gaji, dia pendapatan dia banyak tu je. Katalah dia pendapatan dia 100,000 sebulan. Okay, dia naikkan gaji, kos dia akan meningkat. Tapi pendapatan dia sama. So dia tak nak naikkan gaji. Right. Dia tak naikkan gaji, dia jadi middle income trap. So what happen is, baru-baru ni Rafizi dah announce gaji progresif. Kenapa gaji progresif ni orang tak nampak? Ni saya cerita secara umum. So gaji progresif is where government intervene dengan cara bayar gaji sedikit tambahan kepada, contoh gaji sekarang di 3,000. So kalau siapa yang company yang join kepada gaji progresif nanti, government akan tambah 500 katakan. So orang tu akan dapat 3,500. Tapi tempoh masa selama 3 tahun. Tahun keempat, company tu kena bayar dah 3,500. Bukan selama-lamanya government tanggung. Okey. Kenapa? Sebab once government tambah 500, apa akan berlaku pada ekonomi? Perbelanjaan makin meningkat lah kan? Pendapatan company tu akan meningkat lah kan? Betul. Okey, kita macam mana? Dia pekerja. Yelah, pekerja ni pun pembeli juga. So 500 extra tu dia beli dekat pasaran. Kalau 500, kalau government spend say 5 billion, 10 billion, so now 10 billion dump into economy. Isu dia bila you dump 10 billion tu dalam projek. Projek tu hanya beberapa kerat je dapat. Tapi dia kalau dump dalam gaji progresif, in the long run, nak tak nak, bila company tu dah maju nanti because pertambahan ekonomi, teorinya, so nak tak nak dia kena bayar juga. Konsisten, dia tak boleh. Lepas ni 3,500, so turun balik 3,000. Tak boleh. Dia gaji ni one way. Dia tak boleh patah balik. Tapi saya trigger dengan satu ayat berkaitan dengan gaji progresif itu. Dia sebut insentif instead of subsidi kan. And kita tahu bahawa dia sebut insentif gaji progresif kan. Then we all generally known that gaji insentif ni bermaksud ianya tidak kekal, tidak seperti subsidi kan. Tidak seperti subsidi. That's why you call insentif, bukannya subsidi. So is it and then extra? It must be called insentif, not subsidi. So dia bersifat sementara lah kan? Dia bersifat sementara. Government tak boleh tanggung gaji kita selama-lamanya. Kita bukan negara komunis. So gaji progresif ni gaji progresif ni niat dia adalah untuk memberi peluang kepada company untuk menambahkan pendapatan dia kan? Ya, untuk menambah pendapatan rakyat dalam masa sama, dia akan government itu dalam Y tadi itu dia ada G, government spending. So dia akan tambahkan pendapatan di dalam negara, so therefore ekonomi itu akan bergerak lebih rancak. Itu one of the ways lah. So, okay, saya nak naikkan Amir Wahid Zahiri ni. Tolong terima tolong accept Ni pun betul juga. Malaysia duit banyak, kroni curi, itu pasal take home pay tak justified cost of living. One of the reasons. Illicit fund maksudnya jumlah duit keluar illegal, illicit fund maksudnya pendapatan yang keluar negara disimpan di luar negara secara haram dan sebagainya, trillion of dollars. So duit itu kita ada, contohnya Daim ada beratus bank dekat luar negara di Afrika. Dia tak bawa balik duit ke dalam negara kita sebab kena tax. So disimpan dekat Cayman Island, dekat tempat-tempat tu. So akhirnya apa yang berlaku? Negara kita akan masalah dari segi pendapatan. Gaji progresif Alright guys, itu dia satu pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu-isu panas yang sebenarnya ditunggang oleh geng-geng kaki fitnah, walaun-walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih, geng tebuk atap, sahabat semua. Begitu terdesaknya mereka. Mereka sebenarnya menutup mata, tidak mau melihat, menutup telinga, tidak mau mendengar apa yang sedang diusahakan oleh kerajaan hari ini. Hakikatnya sahabat semua, apa yang kita alami hari ini adalah bermula daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Kita warisinya. Namun dalam semasa Kerajaan Perikatan Nasional tidak ada satu pun yang berjaya mereka selesaikan. Tapi apabila Kerajaan Perpaduan ini mengambil alih, satu demi satu perkara yang gagal diselesaikan oleh kerajaan PAS dan Bersatu sebelum ini, nampaknya kerajaan hari ini lebih efektif seperti pengangguran, inflasi, apalagi pelaburan yang masuk begitu tinggi yang diluluskan sahabat-sahabat semua ketimbang dengan Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini. Nilai ringgit ini sekarang kita boleh lihat sedang menunjukkan tanda-tanda positif di dalam peningkatan 1 USD kepada RM ringgit Malaysia. Jadi sebenarnya
ia bukan bersifat kekal ya. Ya sekarang ini kita lihat pun sudah mencapai 4.75 ya, semakin merosot, semakin meningkat ya ketimbang beberapa hari sebelum ini. Jadi itu sedikit tambahan daripada saya. Sekiranya sahabat semua ingin memberikan sebarang komen, pandangan, dapat diberikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tobuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Not Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.